Assalamualaikum, apa khabar guys? Hari ni kita nak tengok macam mana saya buat journal saya setiap minggu. And saya harap dengan perkongsian ni you akan gunakan sama untuk you punya perjalanan kerjaya you setiap minggu. Okey, ni adalah kita punya journal mingguan. Untuk journal tahunan kita tengok video lagi satu dekat link. And untuk journal mingguan ni setiap minggu kita buat hari Isnin dan kita habiskan pada hari Ahad malam. Jadi setiap Ahad malam tu sebelum kita tidur kita habiskan, kita tutup. Okey, so ada dua cara untuk you nak buat ni. Satu cara ialah sama ada you menggunakan PDF yang sedia ada ni, you gunakan tablet untuk tulis, ataupun you gunakan PDF dan you guna typewriter ataupun typing macam saya buat sekarang. And then lepas you dah habis tu, you compile dan you bagi kepada leader you. Ataupun kalau sekiranya you tak ada mentor ataupun leader, you boleh bagi pada saya. Dan apa yang perlu, apa yang sepatutnya kita lakukan kat sini ialah setiap minggu saya akan semak you punya journal dan kita akan bincangkan apa yang you boleh buat, perbaikan yang you boleh buat untuk kerjaya you lah. So moga-moga dengan macam tu kita punya numbers kita boleh track, sebab itu adalah satu perkara yang wajib dilakukan oleh semua rakan niaga untuk tracking number. Kebanyakan orang gagal untuk tracking number, daripada situ dia gagal untuk menentukan kadar produktiviti yang dia ada. Jadi dia based on agak-agak, sedangkan bila kita nak tracking number ni, benda ni kenalah berfakta kan. Jadi memberi kita lebih mudah untuk kejayaan tu akan mengambil kita lebih mudah. Okey. So ini untuk muka pertama, dia ada 17 muka semuanya. Muka pertama yang ini adalah 100-103. Okey, yang 100-103 ni kat sini ada 5 space, tapi kita cuma perlu isi 3 je. Okey. Maksimum 3. Okey. Jadi kita tak perlu nak tak perlu nak buat banyak, sebab benda ni akan ambil full tenaga kita. Jadi kita tengok depend kepada apa tujuan kita ataupun kita punya mission untuk tahun tu atau kuartal tu. Jadi kita letak 100-103 ni untuk kita punya mingguan. Jadi 100-103 ni ialah 100 hari. Dalam masa 100 hari dalam masa 100 hari you tak akan berhenti untuk melakukan perkara ini sebanyak 100 jam minima. Maksudnya 100 hari 100 jam untuk 3 perkara yang paling penting. Okey, 100 hari 100 jam 3 perkara. Jadi maksudnya setiap hari paling tidak you akan spend 1 jam untuk 3 perkara ni. Jadi ini adalah 100-103 yang you kena set. Apakah perkara yang paling penting yang you nak untuk selama 100 hari ni? Kalau sekiranya you punya listing kurang, dan you kena letak kat situ salah satunya sebagai untuk mendapatkan listing kan. Paling tidak pun you kata you nak dapat 50 listing katakan. Jadi untuk 100 hari you tak boleh fail. Sebanyak 100 hari you akan sumbang 1 jam daripada masa you untuk mencari listing. Itu adalah satu. Jadi kita namakan kat sini. Setiap minggu kita letak kat sini, sebab 100 hari equivalent tu lebih kurang 14 minggu kan. Lebih kurang 14 minggu. And then lepas tu you letakkan kat sini Sabtu Ahad pun kira. Weekend pun kira juga. Ataupun waktu cuti umum pun kira. You tak boleh counting kat sini. Ini adalah the next one ialah 5 perkara yang paling you syukuri. 5 perkara yang paling you syukuri. Paling you syukuri. Kita memang tak boleh nak lari lah. Memang banyak perkara yang kita syukuri. Nikmat yang Allah bagi ni tak boleh kita tak boleh kira, betul tak? Tapi yang paling you syukuri 5 perkara you letakkan kat sini. Okey? 5 perkara paling yang you syukuri kat sini. 5 perkara saja. Next ialah apakah tujuan bila kita sebut kompas ni, maksudnya arah tuju kita.
untuk diri dan family you. Jadi apakah 5 perkara yang you nak achieve? 5 ini on top of the 100-103 ni. Apakah perkara-perkara yang you nak achieve? So perkara-perkara yang ini adalah perkara-perkara yang lain daripada 100-103 ni. Sebab 100-103 ni cuma 1 jam setiap hari, betul tak? Ini adalah lain untuk minggu ni. Seterusnya, viewing. Nyatakan berapa viewing yang you nak achieve minggu ni. Dan kalau sekiranya you ada you punya prospek viewing, you letakkan kat sini. Saya nak close apa. Listing, berapa banyak listing yang saya nak. Branding, apakah yang you nak capai untuk branding you. Jadi contohnya ialah saya nak letak 3 listing video untuk minggu ni, letakkan kat situ. Ataupun saya nak buat sebanyak berapa 7 kali 3, 21 posting dekat social media saya. Satu hari minimum 3 tau. Saya disarankan untuk buat 6 paling kurang. Tapi baru-baru ni disarankan tambah lagi 10 paling kurang. 10 sharing untuk social media satu hari. Jadi memang kita nak buat benda ni memang susah kalau kita nak buat secara manual. Jadi sebab tu saya menggunakan macam robot kan untuk buat. Jadi robot ni dia akan ikut timing, dia akan hantar. Okay. And then recruiting, berapa banyak recruiting yang you nak achieve. You nak bercakap dengan berapa orang, you letakkan kat sini. Berapa orang you nak bercakap dengan berapa orang, you nak explain dengan berapa orang. Sebab recruiting ni kita bukan saja nak menjual ataupun nak menyewakan rumah, tapi kita kena buat recruiting. Recruiting ni sebab ini untuk you punya skim persaraan you bila you nak bersara nanti kan. Sebab sampai bila you nak buat sale, betul tak? Jadi lepas 5 tahun you punya pendapatan based on recruiting tu lebih banyak daripada you punya sale. Itu target dia. Okay, marketing, you punya berapa banyak posting yang you nak buat untuk you punya dekat social media untuk mudah dan sebagainya. And others, ada benda yang you nak achieve. So kalau boleh jangan letak banyak-banyak, cuma letak yang utama saja. Kita menggunakan konsep domino. Maksudnya satu benda boleh cover 5-6 perkara. You tanya diri you, apakah satu perkara yang sekiranya you successful you lakukan, dia akan menyelamatkan you ataupun memberi you memberi you kejayaan pada 5 ataupun 6 benda yang lain. Okay, jadi you think about it. Kalau sekiranya you tak faham berkenaan dengan teori domino ni, you check video yang ada. Okay, next, peristiwa dan idea. Ini adalah apa saja peristiwa dan idea yang telah dilakukan. Contohnya hari idea yang you ada, you just letak apa saja idea dan apa saja peristiwa yang telah berlaku dalam minggu tu. Ini adalah apa yang kita buatlah, satu page untuk satu minggu punya kompas. Okay, next ialah nombor. Okay, ini adalah nombor. Nombor ni ialah aktiviti yang you lakukan untuk minggu tu. Isnin sampai Sunday, Monday, Tuesday. Okay, sorry. Sunday, Monday, dia start dengan Sunday dulu kan, sampai ke Saturday. Berapa jam you kerja hari tu, and then berapa banyak listing baru yang you ada, and then lepas tu you tulis kat situ, and jumlah listing yang aktif untuk katakanlah on hari Monday tu berapa banyak yang aktif sekarang. Sebab you kena follow up, sebab ada listing yang sewa yang mungkin yang you ingat ada, sebenarnya orang dah sewakan minggu lepas lagi. So you kena follow up and berapakah inquiry yang datang minggu ni, berapa inquiry yang masuk, and then lepas tu setiap hari you kena isi berapa inquiry. Lepas tu you kena totalkan berapa banyak viewing yang you buat, and then closing you, berapa banyak closing. Kalau tak ada, letak dash kan. Mana kalau tak ada viewing, letak dash. Tak kisah. Don't worry kalau sekiranya you tak ada aktiviti viewing dan inquiry. Jangan risau, letak dash. Jadi saya punya tugas ialah nak bantu you. Kita akan tengok minggu ni dash, minggu depan kita target ada 1, minggu depan lagi 1, kita target 2, 3, macam tu. Itu cara kita nak improve kan. Seterusnya, berapakah kos iklan you, kos iklan you dan kos-kos lainnya. Kos iklan ni macam dekat Mudah dan iProperty, Property Guru dan sebagainya.
Jadi you decide, you kira-kira berapa banyak kos dia dan kos-kos lain. Contohnya bila you buat viewing kan, kita kena pakai naik kereta kan. Jadi itu kos-kos lain. Lepas tu berapakah jumlah kos untuk minggu hari tu, and berapakah komisen yang masuk. Baik, ini untuk minggu yang itu kita punya nombor kita untuk minggu tu. Dan apa segala nota yang ada just isi je. Ni kosong, tempat kosong ni tempat kita curahkan perasaan. Ada banyak tempat kosong dekat dalam tempat ni, dalam kita punya journal. Basically kita curahkan je. Okay, next ini adalah kita punya journal untuk setiap minggu, setiap hari. Jadi bila kita bangun je, benda ni sepatutnya letak dia dekat kita punya, masa kita tidur letak dia dekat tepi katil kita. Tak kisahlah dekat ada meja ke ataupun atas lantai ke, tak kisah. Tapi basically dia dekat situ. Tempat dia memang khas dekat sebelah katil tempat kita tidur. Sebab sebelum kita tidur kita kat situ, bangun pun kat situ. Jadi bila kita bangun je, kita letak sama ada kita bangun dalam keadaan penat ataupun kita tengah rasa hebat. Tak ada orang nak judge you nak letak hebat je tiap hari, tak ada orang nak judge you. Tapi yang pasti you kena tahu kenapa you rasa diri you hebat minggu hari ni. Kalau sekiranya you rasa macam you tak hebat, dan you kena tulis kat bawah ni, untuk kembali bersemangat saya perlu buat apa. Okay, so kalau sekiranya you rasa macam you bangun 4, rasa macam penat, macam lethargy kan, so apa yang you lakukan untuk you nak semangat balik. Jadi you tulis kat sini. Ini benda yang sebelum you bangun daripada tidur, awal-awal bangun je you buat, tarik benda ni, and then lepas tu letak hari ni apa mission you. So kalau you nak tahu, you boleh selak belakang, sebab nanti you akan tengok dekat bahagian muhasabah harian ni, apa rancangan you hari esok tu tak. So you letak kat situ, dan jangan letak banyak-banyak. Isi you jangan letak banyak. 3 maksimum yang paling penting. Sama juga macam saya cakap tu, teori domino. Okay, so ini adalah you punya apa yang you lakukan, bukan you punya plan, apa yang you akan lakukan, apa yang you dah buat. Contohnya kalau sekiranya you buat you buat cari listing pukul 9 sampai pukul 10, you tulis kat situ. So ini bukannya plan kita. Tapi kalau sekiranya kita nak buat planning kat sini pun tak ada masalah. Cuma apa yang you buat ialah you letak different colour. So kita nak tahu mana satu yang you plan dan mana satu yang betul-betul you buat. Bukannya main letak tau. Tapi bukan you letak tapi you rasa you jangka nak buat, bukan. Tapi ni apa aktiviti you. So ni journal, sebab ni bukan planner, ni journal. Kan ada beza kat situ. Okay, and then dekat bawah ni kita cerita markah kita. So setiap prospek yang kita letak, prospek yang kita bercakap, kita kasih 1. So kalau kita ada 30 prospek, kita letak kat sini 30. Jadi maksudnya kita ada 30 markah. Okay, so social marketing update, berapa banyak social marketing update yang kita buat. Okay, so social marketing update berapa banyak yang kita buat. So kalau kita buat 5, kalau 20, tapi paling tidak kena ada 20 setiap hari. Secure appointment, ada tak secure appointment? So saya besarkan sekejap. Ada tak securing appointment? Kalau you ada securing appointment 2, then you darab dengan 2, 4. Nampak tak? Sekarang you nampak. Kalau you siapkan inspection, you pergi inspection. Kalau you ada buat inspection hari ni 1, then you dapat 3. 1 darab 3. Kalau you ada dapat eksklusif, you dapat 2 eksklusif katakan. So markah you jadi 20. Kalau you ada general eksklusif, general listing 3, jadi you dapat darabkan dengan 2, jadi 6. Next, you ada update iklan tak? Kalau setiap kali you update iklan, katakanlah dekat Mudah you ada reboost ataupun you ubah ataupun whatever, dan kita kasih 1 setiap portal. 1 setiap portal. Maksudnya Mudah 1, Hprop 1, FB 1, Insta 1, jadi kata kalau ada 6 lah. Okay. Next ialah kita pasal kita punya khidmat pelanggan. Ada buat follow up tak? Hari ni ada buat follow up. Kalau sekiranya kita ada follow up, beritahu dengan dengan pelanggan kita, 5 orang kita follow up untuk buat shortlist, dan kita darab
dapat darab ni 2 dapat 10. Yang ni kita ada buat meeting, training tak? Kalau you datang training 3. Jadi 1. Kalau you siapkan viewing, berapa viewing you buat? Kalau you buat 2, ada 10. ATP ada dapat tak? Tak ada dapat, letak dash. Ada ATR issue tak? Tak ada, dash. Tapi kalau you dapat 1 sewa, letak 5. Ada tak setiap pagi buat mindset sihat? Kalau ada, letak 1. Pakaian you kemas tak? Bagus, 1. You capai tak 5 utama goal you? Kalau capai, letak 5. Kalau tak capai 3, letak 3. And then you ada uruskan rutin you tak? Urus rutin ni wajib lah. Memang tak boleh lari, you kena buat. And then you beri dukungan tak pada kawan-kawan you? Kalau you beri, letak 1. You ada cuba idea baru? Ada, letak 1. So dari situ you kira you punya jumlah berapa banyak yang you dah capai kat sini. So 30, 50, 70, 80, 90, 99, 100, 119, 122, 22, 130, 100. So kita kat sini 133. So itu adalah you punya markah you untuk hari ni. So markah ni kalau boleh kita nak lebih 100 setiap hari. Kalau 100 dan lebih, then you lulus. Kalau bawah 100, maka you kena check balik kat mana kekurangan dia. Nampak tak? Jadi itu adalah apa yang kita buat, pemakan kita setiap hari. Kita check berapa banyak markah kita setiap hari. Kita tahu productivity bergantung kepada ni. Productivity bergantung kepada ni. Sama ada you produktif ataupun tidak. Okay. So 100 is the target. Targetnya 100. Kalau boleh lebih 100. Lebih 100. Okey, ini kita buat sebelum kita tidur. Maksudnya pukul 10, pukul 9, bergantung pada kita lah. Sebelum kita tidur, kita kena buat. Berapa banyak yang you blast hari ni, berapa banyak buyer yang you prospect, berapa banyak rent yang you prospect untuk untuk QA, untuk recruiting, berapa banyak video yang you buat, berapa social media yang you boost, kerja berapa banyak, berapa jam you kerja, perbelanjaan you purata berapa. So purata maksudnya kerja dengan belanja purata, you kena darabkan. Jam kerja you berapa? Katakan kalau sekiranya you kata saya nak set minima gaji saya 1 jam RM5. So kalau you kerja 10 jam RM50 lah. And then you tambah dengan belanja you, jadi purata berapa yang you spend. Jadi you tengok ujung bulan pendapatan you melebihi ataupun tidak. Dari situ. So what are your wins? Kemenangan you dan kegagalan you. So win you ialah contohnya aku berjaya buat inspection pertama, tulis kat situ. Okey. Kalau kegagalan tu maksudnya contohnya saya sepatutnya bercakap dengan 30 orang tapi saya dapat cakap 20 orang. Tulis je kat situ. Okey. And then apa bendakah yang kita nak perbaiki esok dan rancangan kita esok pagi. So kita tuliskan. Okey. So lepas tu masuk hari yang seterusnya. Jadi ini adalah satu hari yang kita buat. Kita buat daripada sini. And then lepas tu kita kita buat muhasabah kita. Muhasabah kita apa yang kita nak buat rancang esok. Jadi setiap kali ada peristiwa jangan lupa masukkan dekat sini. Dekat review kita. Kita curahan perasaan. Letak je kat sini. Ini peristiwa kat sini, ini curahan perasaan kita untuk minggu tu. So apa saja yang kita rasa kita perlu perbaiki, letak je kat situ. Baik. So kita buat lagi sampai hari Ahad. Itu je lah. Jadi ada dua cara. Satu cara you boleh buat macam ni, atau satu cara lagi ialah you boleh ambil daripada office. Saya akan print kopi. Saya akan letak kat office. Jadi kalau sekiranya you datang office, you boleh ambil. Setiap minggu you akan datang, you ambil. Jadi at this moment benda ni percuma, tak perlu bayar. Tapi kalau sekiranya saya tengok you ambil tapi tak ada yang you tak datang bawa bagi, you tak bagi balik,
then next time saya akan kenakan you charge RM1. Kalau you pulang balik then you tak perlu bayar. Kalau tidak, 1 minggu lopong, you kena bayar. Sebab kadang-kadang bila kita bagi free, orang tak appreciate kan. Jadi ini adalah cara dia lah. So jadi saya harap dengan maklumat ringkas ni akan memberi kita satu bantuan untuk beristiqamah dalam kerjaya kita. Saya harap dengan ni kerjaya you dan kehidupan you dan keluarga akan bertambah baik. Kalau sekiranya you tak tahu ataupun ada masalah, jangan risau, boleh tanya saya ataupun you punya mentor ataupun leader you. InsyaAllah kita jumpa.